بسم الله الرحمن الرحيم. Okey dah, itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu, iaitu suatu majlis untuk mengesahkan Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Semoga majlis umpama ini akan dapat pengampunan, keberkatan dan juga meletakkan kita ke syurga Allah, insya-Allah. Malam ini ayat 234. Betul kan? Muka surat 37. 38. Lain satu muka lain. Muka surat 38 ayat yang kedua 34. Insya-Allah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف وإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Alhamdulillah. Okey, kita dah penghujung surah Al-Baqarah ni ya. Lebih kurang 2 bulan insya-Allah lah. Kalau berterusan kita boleh khatam surah Al-Baqarah. Biasanya bila kita dah khatam surah Al-Baqarah tu, kita dah faham satu Quran tu. Pasal dia surah Al-Baqarah ini semua istilah-istilah tafsir ada di dalam surah Al-Baqarah yang kita sering ulang-ulang. Dan sebagaimana kita sedia maklum, surah Al-Baqarah, saya ingatkan balik, surah yang mengandungi ada 6 perkara pokok. Dia ada pecah 2 bahagian. Bahagian pertama daripada ayat yang 1 hingga ayat yang ke-177. Bahagian kedua surah Al-Baqarah ayat yang ke-178 hingga ayat 286. Dan di antara kesemua sekali dalam 180 surah ada 6 perkara pokok yang Allah pentingkan sangat Al-Quran dia, iaitu perkara pertama ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan apa dia? Dengan tauhid dan risalah. Dia kumpulkan semua rukun iman
tauhid dan risalah. Kadang-kadang dia tambah satu lagi, tauhid, risalah, akhirat. 3 tu merangkumi 6 rukun iman. Nak pecah lagi tauhid. Tauhid terbagi kepada 3, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada takdir Allah. Semua tiga perkara tadi berkait dengan percaya dengan Allah. Lepas tu yang kedua, percaya kepada risalah. Percaya kepada risalah pula merangkumi 2 perkara. Percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab. Putusan dah dua perkara ni. Dan yang satu lagi, 5 tu, yang keenam ialah apa dia? Percaya kepada hari akhirat. Sebab dalam Al-Quran dia cerita bab percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat. Dia merangkumi semua rukun-rukun iman, iaitu percaya dengan Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada takdir Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, dan akhir sekali yang keenam, percaya kepada hari akhirat. Dan dah bagian 2 perkara lah, tauhid dan risalah. Kadang-kadang disimpulkan 2 perkara tersebut. Dan perkara yang ketiga, apa dia? Perkara ketiga apabila dalam bahagian kedua Al-Quran, daripada ayat 178 hingga akhir, ada 4 perkara lain pula. Tadi 2 perkara, dia 6 semua sekali. 2 dah bahagian pertama dah, 4 lagi dalam bahagian kedua, iaitu yang ketiga ialah jihad. Bila Allah memperkenalkan diri dia, memperkenalkan risalah dari Rasul dan juga Al-Quran, maka semua sekali Allah perintah pada hamba-Nya supaya berjihad. Berjihad apa? Jihad untuk mentabligh, membaca ayat-ayat Allah tu jihad ni. Jihad yang paling utama ialah jihad sebelum Nabi berhijrah di Madinah, ialah menyebar ayat-ayat Allah macam kita buat ni. Ini merupakan jihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan. Kita tengok surah Al-Furqan ayat 52. Surah Al-Furqan ayat yang ke-52, di mana dalam surah Al-Furqan tersebut Allah ceritakan bab jihad yang paling besar, iaitu wajahidhum jihadan kabira. Apa tu? Tengok kemudianlah. Fala tuti'illahil kafirina, maka jangan kamu ikut golongan-golongan kafir dan dakwah mereka. Jangan kamu ikut dia, tapi ajar mereka ayat-ayat wahyu dengan cara berjihad, yakni menyebar ayat-ayat Allah, mengajar ayat Allah. Itulah merupakan jihad yang paling besar. Itu jihad. Tetapi jihad yang lain, bila Nabi berhijrah di Madinah, maka Nabi menyebar wahyu, ajar wahyu. Dalam masa menyebar wahyu tadilah golongan-golongan dunia yang lain halang, bantah, tidak suka dengan ayat-ayat Allah. Bila timbul bantahan, bila timbul halangan lah, barulah jihad kita disyariatkan di Madinah nanti. Maknanya asal jihad ialah sebar ayat Allah. Bila ayat Allah dihalang, maka timbul jihad kita, jihad perang. Jihad perang wujud apabila orang menghalang ayat-ayat Allah. Maka masih lagi cerita bab ayat-ayat Allah. Maka perkara yang kelima, dalam usaha untuk berjihad tadi, jihad tidak akan berdiri selagi tidak ada infak. Maknanya infak perlu diselarikan dengan jihad, baru jihad tadi berjaya. Jihad apa? Jihad untuk memperkenalkan Allah, jihad untuk memperkenalkan Rasul Allah, jihad untuk memperkenalkan hari akhirat akan berjaya kalau adanya infak tadi. Selesai dalam 4 perkara surah Al-Baqarah kita. Dan perkara yang kelima, dalam perkara kelima, bila dah belajar ayat Allah, dah kenal Allah, kenal Rasul Allah, maka Allah titahkan kita untuk taat dengan dia, dengan cara apa dia? Adanya ayat dipanggil umur muslihah. Bagaimana cara Allah nak suruh kita rapat dengan dia, dengan cara dia perkenalkan syariat. Maknanya apa dia tu? Solat, puasa, haji, rukun-rukun Islam kita itu, maka selagi banyak kita beramal, selagi banyak kita ikut faham dengan Allah dengan syariat mengenai ibadat khusus, maka sebagai rapat hubungan dengan Allah. Jadi nak mengadakan kita rapat dengan Allah,
hubungan kita dengan Allah nak suruh islah, nak suruh rapat, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, mesti kita melaksanakan ibadat khusus tadi. Itu hubungan dengan Allah untuk dunia ni. Dan yang akhir sekali, yang keenam, yang keenam, ibadat, yakni hubungan manusia sesama manusia. Jadi nak tahu hubungan manusia sama manusia, hukum hakam, segala-segala hukum hakam tadi, maka dinamakan umur munazimah. Maka diselang-selilah umur, bila kita belajar umur banyak-banyak, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan masyarakat, hukum kita belajar perceraian, perkahwinan, semua sekali tadi, maka nak suruh berjaya hubungan kita dengan perkara-perkara hubungan dengan manusia, maka kita kena berapat dengan hubungan dengan Allah. Selagi kita tak rapat hubungan dengan Allah, yang ibadat kita jauh sangat dengan Allah terima, maka kehidupan kita, hubungan kita dengan manusia yang lain, apa-apa sekalipun, dalam keadaan rumah tangga ke, dalam keadaan politik ke, dalam keadaan pembangunan ke, pasti ada kecuaian, pasti jauh sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berjaya hubungan dengan Allah, barulah hubungan dengan sesama manusia akan berjaya. Jelas Jadi bila kita tahu 6 perkara itu, itulah surah Al-Baqarah yang merangkumi 6 perkara pokok tadi. Dan apa-apa huraian, apa-apa tafsir, tak lari daripada 6 perkara pokok yang Allah tekankan sangat dalam 6 perkara tadi. Dan surah-surah lain pun akan berkaitan dengan 6 perkara ini, maka tak akan lari. Itulah, kita dah faham sebenarnya surah Al-Baqarah, seluruh surah menyenangkan kita untuk memahami surah-surah yang lain, insya-Allah. Balik semula kepada pembelajaran kita, iaitu masih lagi tajuk umur munazimah, mengenai hukum hakam perkahwinan, hukum hakam perceraian. Malam ni masih lagi bab perceraian lagi. Ayat 2, 3, 4 kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang yutawaffau, orang-orang yang akan diwafatkan. Di saat-saat dekat dengan wafat, minkum daripada kita ini, daripada kamu semua, maka wayazaruna, dan bila mereka wafat, mereka akan meninggalkan azwaja, pasangan masing-masing, isteri masing-masing. Mana kita semua ini, kalau kita mati nanti, maka kita akan meninggalkan isteri-isteri kita. Maknanya kamu akan tinggalkan isteri-isteri kamu. Maka dalam tempoh perpisahan, yakni kematian kita, maka Allah buat satu peraturan, satu hukum hakam umur munazimah, iaitu apa dia? Iaitu azwaj yatarabbasna bi anfusihinna, maka isteri-isteri mereka tadi, isteri kita tadi akan yatarabbasna, menunggu, menahan diri mereka daripada kahwin lain. Edah ni, isteri kena tahan, nak kahwin macam mana pun kena tahan diri juga, bi anfus, diri mereka, arba'ata ashhurin wa asyura, dalam tempoh 4 bulan tadi. Kalau anak lelaki, dia bergerak-gerak, dia gerak dengan laju, dalam masa 3 bulan dah dia bergerak, nampak gerakan dia tu. Kalau perempuan mungkin 4, slow sikit mungkin 4 bulan. 10 hari tadi dikira untuk confirm betul-betul ada bayi dalam kandungan tadi. Itulah. Maka kalau orang yang mengandung hingga melahirlah baru habis hendah dia. Tapi kalau ini 4 bulan 10 hari clearkan semua kandungan-kandungan dalam dia tadi. Maka bila dia menjadi janda lah kan, bila dia menjanda tadi, maka ayat yang seterusnya, faiza balagna ajalahunna, maka apabila telah sampai 4 bulan 10 hari tadi, batas waktu ajalahunna, bila sampai ke 4 bulan 10 hari tadi, maka di sini wali atau penjaga perempuan tadi tak perlu tanya dah. Dalam tempoh hedah tadi, dicek, wali bertanggungjawab. Jangan keluar rumah, jangan pakai wangi-wangi, jangan pakai perhiasan-perhiasan, tak boleh tu. Kecuali terpaksa keluar rumah bekerja ke sebagainya, tak nak orang tolong dia, boleh. Tapi kalau lain tak boleh. Pasal apa? Pasal inilah hukuman. Inilah hukum umur munazimah. Allah nak jaga hubungan tadi, nak jaga diri dia tadi. Maka wali bertanggungjawab kepada, kena tanya tadi. Kena tanya pasal apa? Pasal orang
kematian ini suami ni ramai peminat ni. Allah cerita dia nak jaga dah. Dan orang muda lah, kalau orang tua tahu lah. Orang muda dah ramai sangat kena jaga, kena jaga hukum makam, takut-takut terlepas pandang hukum ini. Maka bila cukup tempoh 4 bulan 10 hari, maka ketika itu dah tidak dosa bagi penjaga dah. Maka walau bagaimanapun perempuan tadi, bekas isteri tadi akan boleh buat apa-apa yang sebagai biasa dah. Fala junaha alaikum, maka tidak dosa atas kamu fima fa'alna, untuk berbuat terhadap mereka lagi diri mereka bil ma'ruf, dengan peraturan sepatutnya mereka buatlah, tapi takluk pada ada undang-undang dan peraturan sebagai manusia biasa. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui di atas apa-apa yang kamu kerjakan. Jelas tak ada masalah apa itu Kau tak faham lagi tu? Jelas dah? Ayat yang seterusnya. Ayat yang berikut. Ini pula untuk bakal-bakal calon ni. Bakal-bakal calon yang berminat dengan yang kematian suami tadi. Bila cukup dia warn untuk mereka. Untuk bakal-bakal calon yang berjumpa dalam tempoh edah tadi. Kena jaga juga ada pantalara dalam tempoh edah tadi. Tengok ayat dia. Jadi bila dia janda ramai minat, dia berbeza dengan anak dara. Anak dara ni dia orang muda minat kan. Orang tua ni satu tua minat juga ni. Jadi Allah ceritanya wala junaha alaikum, dan tiada dosa bagi kamu. Siapa kamu? Kamu ni para peminat janda tadi. Tidak ada dosa bagi kamu, itu calon-calon suami baru ini, fima arratum, dalam apa yang kamu arratum, guna bahasa kiasan untuk apa tu? Meminang tadi ya, bihi min khiftan, minanya dia akan guna bahasa untuk bagi tahu yang dia minat dengan janda tadi. Nak ceritanya dalam tempoh edah tak boleh sekali-kali lelaki mengajak wanita kahwin. Tak boleh berterus terang. Telefon ke, pergi jumpa sendiri ke, hantar surat ke, tidak dibenarkan sama sekali berterus terang untuk mengambil dia sebagai calon isteri dalam tempoh edah tadi. Dia boleh, ada cara dia. Dia boleh cara macam mana? Dia boleh sekadar menggunakan bahasa arratum bihi min khitbatin nisa'i, menggunakan bahasa-bahasa kiasan je. Maknanya tidak direct. Bahasa kiasan maksud bahasa kiasan. Bahasa kiasan ini yang ada double meaning. Saya suka dengan awak. Suka bukan mesti kahwin. Suka mungkin minat dengan dia. Nabi pernah cerita bahasa kiasan Nabi, bila ada seorang sahabat itu meninggal, maka dia pesan kepada yang isteri yang meninggal tadi, dia kata, bila kamu habis edah, orang yang pertama kamu boleh jumpai ialah aku. Bukan Nabi nak ajak kahwin dengan dia. Nabi nak kahwin dengan Usama, tapi tak faham. Apa dah? Dia tak direct ya. Kalau guna bahasa kiasan dibenarkan. Jangan berterus terang dengan dia, saya nak kahwin dengan awak, tak boleh. Kena bagi bukan kona-kona lah. Bukan bagi him perempuan faham nak kahwin. Bagi him tak boleh. Mana kita kena bagi dengan dia, betul ke nak aku ni macam tu. Dengan puan ni ramai orang minat ni. Itu lah. Jangan kata kita dengan puan ramai sangat, satu kampung kampung Sia ni minat dengan puan. Boleh tak apa tu. Tapi perempuan faham tak, betul tak betul dia minat aku ni. Dia kena bagi macam tu. Istilah pamina. Istilah pamina. Boleh jangan berterus terang. Tak boleh berterus terang. Walaupun kita bagi tahu anak dia ke bapak dia apa, mana kita pesan bapak jangan bagi tahu anak dia. Mana maklumat kita nak dengan dia ni jangan sampai ke dia dalam tempoh edah tersebut. Tama. Boleh dia tengok masa edah atau masa dia kiasan tu. Dia boleh tengok perempuan tu. Okey, kita perempuan tak benarkan keluar lah. Perempuan memang tak benarkan keluar pun. Tapi kalau pada atas urusan kerja, tengok dalam keadaan tertutup lah. Yalah, masa dia sindir-sindir. Sindir-sindir. Tak boleh, tak sepatutnya kita lah. Dan tengok dalam keadaan itulah.
Pasal betul semua orang tanya bila kenduri kematian, dah kebanyakan perempuan ni dia buat kenduri tu yang mulut satu lagi lah. Mandi tahlil dia ada tu dah. Orang baru datang. Tengok, mana ada dah. Dah kat sini. Berjumpa sana, berjumpa sini. Dah. Gerak. Ketawa. Itu masalah. Kita jagalah dalam tempoh edah tersebut. Pertama. Kena ingat tu calon tadi. Yang kedua, ataupun calon cara yang kedua, aknantum fi anfusikum. Nak macam mana pun kamu setakat menyembunyikan hati je. Calon-calon tadi minat sangat dengan janda ni, dia kena simpan hati dia. Tak boleh terkeluar lafaz. Untuk perempuan tadi lah. Tapi untuk orang lain boleh. Untuk kawan-kawan boleh nak sembang suara apa, oh saya minat kalau dia habis kalau nak kahwin. Betul boleh. Jangan pengetahuan gadis perempuan tadi yang kita nak dengan dia tak dibenarkan. Jadi kita menyembunyikan dibenarkan. Dua lah syarat dia. Jangan kata sangat pergi tengok. Au aknantum fi anfusikum, maka menyembunyikan perasaan kamu menyintai perempuan tadi hanya sekadar dalam diri kamu saja. Dua. Yang ketiga, alimallahu, pasal Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui naluri lelaki ni memang ada hati dia. Tapi kena sabar, kena menyembunyi ke. Tak sembunyi pun Allah tahu dalam hati kita dah. Alimallahu, Allah Maha mengetahui annakum, bahawa kamu tengok satazkurunahunna, akan menyebut-nyebut di hadapan orang lain kamu nak kahwin dengan dia pun tak apa. Pasal Allah Maha mengetahui. Cuma dengan perempuan tadi tak dibenarkan. Kita cerita, kedai kopi ke, dibenarkan. Saya kalau lagi 3 bulan lagi dia habis sudah kahwinnya dia lah. Cakap kawan-kawan kita tanpa pengetahuan perempuan tadi. Dia cerita dengan orang, Ustaz. Orang tu bercerita dengan janda. Tapi tak boleh sepatutnya. Tapi pasal dia tak tahu cerita mulut-mulut. Tapi jangan cerita tempat yang sumber yang paling rapat dengan bapak dia, anak dia ke yang lain tu, mungkin dia pun orang tu tak pergi jumpa dia juga. Tempoh tu kan ada tempoh edah tadi. Cuma ayat ni dibenarkan. Dibenarkan kita satazkurunahunna, boleh cerita-cerita pasal Allah Maha mengetahui naluri orang lelaki akan bercakap sama mereka. Boleh, 3 dah boleh kan? Maknanya jangan bagi tahu perempuan, menyembunyikan hati boleh, cerita kawan-kawan boleh. Walakin la, akan tetapi satu lagi ni, la tuwa'iduhunna sirra. Jangan kamu bagi tahu perempuan walaupun secara senyap-senyap, guna WhatsApp ke, telefon ke pun tak benarkan juga. Walaupun orang tak tahu, tak tengok pun tak boleh juga. Cuma intipati kat sini, jangan perempuan tahu saja yang kita nak kahwin dengan dia selepas tempoh edah tadi. Itu tak dibenarkan. Selain diboleh. Walakinlah tuwa'iduhunna sirran. Tapi jangan kamu membuat janji dengan dia walaupun secara rahsia kamu berdua saja. Janji perempuan tu tak tahu maksud kamu. Dia tahu was-was tak apa. Dia tahu secara maksud yang tak jelas, dibenarkan. Illa, kecuali kamu bagi tahu dia antakulu qaulan ma'rufa, dengan perkataan-perkataan yang baik. Apa dia perkataan baik ni? Sindir-sindir tadi dibenarkanlah. Kampung ni kamu saya yang paling cantik. Boleh dibenarkan tu. Sindir-sindir mengeluarkan perkataan baik. Sindir itu up. boleh lah. Sindir boleh. Jadi nak perkara baik, mengembirakan perempuan tadi. Lepas tu satu lagi ada lagi ni. Wala ta'zimu, dan jangan kamu ta'zimu. Jangan kamu berazam. Jangan kamu membolakkan betul-betul. Tak boleh juga. Aku kalau dia habis edah dia 5 hari bulan 9 ni, 6 hari bulan 9, aku pasti kahwin dengan dia. Dia betul-betul bersemangat membolakkan fikiran dalam tempoh edah tu. Dia betul-betul khoyas siang malam. Malam-malam ikat ni, 6 bulan kahwin. Tak boleh. Mana betul-betul kita yakin nak kahwin dengan dia. Membolakkan wa'azimu ta'zimu uqdatan nikahi. Betul-betul membolakkan kita nak kahwin dengan dia siang malam. Khoya ni. Tak boleh juga. Ala kadar lah, jangan fikir. Ya? Nak sangat pun kena ala kadar. Jangan membolakkan fikiran nak akad nikah dengan dia ni. Hatta sehinggalah ya bulughal kitabu ajalah, sehingga mencapai alkitab
ketetapan. Yang ketetapan tempoh 4 bulan 10 hari tadi, ajak sampai masa dia. Mana ada 4 sifat Maka wa'lamu annallaha, dan ketahuilah bahawasanya ya Allah ya'lamu ma fi anfusikum. Allah Maha mengetahui apa yang dalam diri kamu sebenarnya. Fahzaruhu, dan takutlah kepadanya. Wa'lamu annallaha, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha pengampun di atas tindakan-tindakan kamu tersebut. Jelas kan? Ini yang bahasa putih dia kata dibenarkan melamar masa idah. Tak tahu dah, tak Ini benar. dia kata boleh Dia kata apa? Malam putih lah. Benar? Benar melamar? There is no sin on you if you propose marriage to women while they are hidden from your view. Oh tak, saya bahasa tak boleh. Tak memang confirm tak boleh. Oh dia kata apa dia No kata? sin dia kata. No sin to propose marriage No sin to propose marriage. to women while they are hidden from your view. That means dia propose tak tengok perempuan dulu, tak tengok wajah perempuan masa dia idah dulu. Tapi dia tak tengok tu, dia hanya berkendak ni. Dia propose bukan propose perempuan ni. Dia mungkin dia propose ke orang lain, ke diri dia ke. Maksud dia bukan propose tanpa pengetahuan perempuan ni. Propose to women while they are Oh, hidden. propose to woman pula. Tapi Cek memang tak boleh. Cek sekali lagi. Memang tidak dibenarkan sama sekali. Semua mazhab sebulat suara yang ni. Semua mazhab akan sebulat suara memang tak boleh haram melamar perempuan dalam edah. Lepas edah boleh. Tak ada kecuali guna bahasa kiasan. Yang kedua, kena sembunyikan perasaan kita. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga boleh beritahu kawan-kawan. Yang keempat, jangan juga membulak betul. Manusia malam duduk nak tak boleh juga. Muasa ada empat syarat dalam ni, memang bahasa Arab ni memang jelas gitu. Habis jelas itu. Lepas tu ayat 236. Ayat 236 pun sama, masih lagi umur munazimah tentang perceraian juga. Wala junaha alaikum, wala junah, dan tidak berdosa bagi kamu. Kamu di sini ialah suami ini. La junaha alaikum, dan tiada dosa ke atas kamu, yakni suami, apa dia? In talaqtumun nisaa, jika kamu menceraikan isteri kamu, wanita-wanita tadi, tak dosa kamu kalau kamu menceraikan dia, apa dia? Malam tamassuhunna, nikah saja sebelum kamu tamassuhunna, bersentuh. Sentuh sini kalau tafsir mengatakan berjimak lah. Sentuh ni berhubung. Bukan bersentuh kulit ni. Tamassuhunna, walaupun dia terima dia bersentuh kulit, tapi maksud di sini ialah berhubung dengan dia, berjimak dengan dia. Maka kalau tak berdosa, kalau akad nikah saja malam tu kamu tu ceraikan, tak berdosa. Tak apa, boleh dibenarkan, diharuskan hukum. Ataupun tafridu lahunna faridatan, kamu menentukan bagi mereka mahar. Belum tentukan mahar lagi. Maknanya bersetubuh pun belum, menentu mahar pun belum. Faham tak? Maka di sini timbul fiqh ni. Masalah fiqh ini ialah boleh nikah tanpa tentukan mahar. Sah nikah dengan janda je lah. dengan di sini dalam Konteks ini bukan konteks janda, ni semua sekali. Mana saya nikahkan kamu Polan dengan anak aku Polan, tak situ ya. Itu perbahasan ulama fiqh. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dibenarkan tanpa lafaz mas kahwin. Mazhab Maliki tak dibenarkan. Mazhab Maliki pula dia dua pandangan. Tanpa mahar ini ialah dua perkara. Dipanggil
tafwid, nikah tafwid. Nikah kerelaan. Apa cakap macam mana? Dalam lafaz dia memang ada niat nak bayar, tapi dia tak tentukan kadar dia. Ada kes Nabi buat ni. Nabi buat, dia jumpa dengan dia kahwinkan seorang, mungkin dia orang mengatakan dia miskin, aku nikahkan kamu dengan sekian ini. Ada kamu setuju? Laki setuju, perempuan setuju, maka Nabi nikahkan dia. Lama nak mati laki tadi, penghujung usia dia, maka dia bercakap. Dia kata aku, Nabi nikahkan aku dengan fulanah, tetapi aku tak menentukan lagi berapa kadar dia. Maka hari ini aku nak menentukan kadar. Aku ada tanah di Khaybar, maka tanah di Khaybar aku akan bagi sebagai mas kahwin kepada isteri aku ni. Baru dia buat kadar ketika itu. Maknanya dalam lafaz nikah tadi dia tak sebut, tapi dia ada niat nak bayar, tapi jumlah dia tak tentukan. Mana kita nak cerita di sini, memang kalau dia tak niat lagi pun berapa mahal tadi pun tak berdosa juga. Boleh. Tapi yang ketiga, maknanya orang memang dia ada niat tak nak bayar mas kahwin. Sebab tu mas kahwin ini bukannya rukun nikah kan. Rukun nikah ada apa ada? Ada pasangan. Lagi ada wali, ada ijab kabul. Itu je kan? Ya. Saksi. Saksi. Ada saksi. Ini ya. Maknanya mas kahwin atau mahar ini diletakkan, ada mazhab mengatakan wajib kahwin, berdosa kalau dia tak bayar. Tapi bab yang kedua, bab yang dia tak nak bayar ni tak boleh. Ikut mazhab Malik, Imam Malik, dia kata tak sah nikah tadi. Maka yang ketiga tadi. Maka bila dia nikah, tapi niat dia semasa dia tak zahirkan mahar tadi, memang dia berniat tak nak bayar dah. Maka balik tak sah. Jelas Ini perbahasan kena rujuk ke kitab fiqh lah. Ini perbahasan ulama. Bulan itu tak ada wajib lah berapa. Tak wajib. Nabi kalau tak ada dia kalau dia jumpa sahabat dia tu yang miskin sangat, dia kata kamu hanya sekadar hafal Quran, maka hafal Quran sebagai mas kahwin, maka si lelaki tadi kita ajarlah Quran isteri dia. Banyak kes-kes macam itu. Banyak kisah. Tetapi Nabi ada juga pandangan Imam tadi, untuk Nabi dia boleh kahwin walaupun tak nak bayar mas kahwin. Nabi pengecualian. Yang lain jangan niat tak nak bayar. Bukan tak nak bayar ke ataupun tak mampu bayar? Memang tak nak bayar. Kalau tak mampu dia ada niat tadi. Tak apa kalau tak mampu, pasal dia ada niat, ada duit, dia akan tahu kadar. Itu dibenarkan. Yang tak nak langsung ni. Perbahasan mazhab lah ni. Dia penonggaran dia. Ustaz, dia ada niat nak bayar, tapi dia tak bayar, dia berhutang. Hutang, masuk hutang. Masuk hutang. Dia kena lunaskan bila dia kena lunaskan, dia kena tahu bagi jumlah dia, ataupun walau bagaimanapun kita sepatutnya untuk supaya tidak mengelakkan apa tu fitnah sama sekali, tak bergaduh kemudian hari. Sekarang ni kita buat lagi baguslah, maknanya dilafazkan berapa kan, ada surat-surat semua sekali jelas. Bila ada pergaduhan, bukti ada nanti untuk kesejahteraan mahar-mahar ini. Sebenarnya nilai perempuan tersebut pasal banyak dalam Al-Quran pun Nabi suruh bayar mahar untuk perempuan tadi menyerahkan diri dia kepada lelaki tadi, kena ada nilai kemuliaan wanita tadi. Sama ayat lagi aku belakang ni. Maka yang pertama, kalau kamu belum berhubung dengan dia, syarat pertama. Yang kedua, walaupun kamu masih belum menentukan kadar mas kahwin yang kamu nak bayar, kamu tak berdosa. La junaha alaikum. Maka walau bagaimanapun dia ada kelonggaran dia lah. Ada kelonggaran dia. Walau bagaimanapun, wa matti'uhunna. Kamu bila kamu bercerai, kamu kesianlah perempuan tadi dah buat majlis dah. Dah kenduri kendara 3 hari berkenduri dah. Takkan kamu nak cabut macam tu malam tu juga. Jatuh maruah wanita tadi. Maka apa yang baik ialah, maka wahai suami yang menceraikan isteri malam pertama tadi, wa matti'uhunna, berilah sikit mut'ah, imbuhan untuk dia, bagi duit sagu hati dengan dia. Berapa banyak?
alal musi'i qadaruhu, kalau kamu kaya qadaruhu, qadar orang kaya, wa alal muqtiri qadaruhu, kalau kamu miskin qadar kamu. Bagi sagu hati tadi. Maka pergi mana-mana kedai lelaki tadi, beli barang kemah. Pergi mana kemah 5,000 bagi perempuan. Tanda apa? Tanda menyejukkan suasana yang tegang di antara lepas majlis kahwin tu lari. Untuk dosa, tapi Allah kata sepatutnya wa mati'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtir. Ada yang tafsir mengatakan tak boleh kuranglah daripada 1/7 daripada nilai nisab zakat. Zakat apa? Zakat kan ni? Apa ribu? Zakat harta. Dulu 10 dulu dah. Kalau 10,000 1/7. Paling kurang kena bagi yang tu lah, paling kurang pun. Ini pandangan ulama lah. Kena bagilah sikit imbuhan dia belanja banyak. Duit kahwin dah tak kenduri. 10,000 zakat. Tak tahu zakat ni. Saya agak ya. Dulu. Zaman saya budak-budak dulu 70,000 zakat kita. Zakat ada. Setahun berapa? 20,978. Inilah dia. Nisab. Kena. Maknanya 1/7 daripada jumlah tadi. Itu pandangan ulama ni, pandangan ahli kitab, ahli tafsir. Mungkin tak ada wajib, cuma dia paling jelas tanya qadi lah. Tanya qadi sebut, qadi akan bagi tahulah. Ikut kedudukan kewangan lelaki tadi. Kalau dia kaya, tinggilah. Kalau dia kaya, bagilah. Kereta Tesla sebiji kan. Yang macam orang bagi Tesla, murah Tesla kan dulu. Mahal. Kan 200,000 dah dulu. Memang kita mahal. Kita murah. Ni member mas baru ni. Maknanya wa muti'uhunna, kena bagi betul, kena bagi mutah, kena bagi tadi. Kalau itu ada dia mataan, pemberian sagu hati bil ma'ruf, tanda kita mewujudkan suasana bercerai macam tu pun masih lagi ada hubungan nak pergi syurga bersama ni. Haqqan ala muhsin, untuk cara-cara yang baik. Sama lagi. 237 pun sama juga. Mana pula? Ini terbalik dia. Wa in talaqtumuhunna, dan jika kamu menceraikan isteri kamu min qabli, dari sebelum antamassuhunna, sebelum kamu menyentuh dia, sebelum kamu berjima dengan dia, kamu cerai juga. Mungkin perempuan tu cakap dia anak seorang, tiba-tiba pergi anak 10 orang. Dia tipu semua, marah lelaki dah dah. Pun dia pun tak, belum apa lagi, dia tu lari mana tu juga. Dia marah dengan berbagai-bagai faktor lah ni. Lelaki tak setuju ni pasal perempuan tadi banyak tipu dia. Maka dia pun malam tu juga dia lari. Sebelum sentuh lagi. Pertama dia belum menyentuh lagi, tak dosa juga. Wa qad faradtum, padahal sungguh faradtum, qad farad, dan kamu telah menentukan lahunna faridatan, dan mahar kamu tentu dah. Mas kahwin dah buat dah. Masa akad nikahkan kamu dengan mas kahwin 10,000 dah lafaz. Tak, yang pertama tadi belum tentu lagi berapa dah. Tapi yang kedua ni dah jelas dah. Mahar dah jelas dah. Pada masa akad nikah tadi dua keadaan. Mana dua keadaan diharuskan, lafaz ke tak lafaz ke dibenarkan daripada ayat Quran, sebab ayat Allah jelas. Maka dah jelas dah kadar mahar tadi. Maka cara mana pembagian dia? Syarat dia maka lahun faridatan fanis fuma faratu, maka kamu perlu separuh. Fanis fuma farat, daripada 10,000 tadi kena bagi 5,000 seorang. 5,000 kena pulang bagi kepada perempuan tadi. 5,000 kamu boleh tarik balik. Separuh. Kalau dah lafaz mahar dah ditetapkan masa akad tadi, separuh. Boleh illa kecuali ada pengecualian dia. Ayyafuna aw ya'ful ladzi, bahawa mereka saling memaafkan di antara satu sama lain. Lelaki tak kisah, perempuan tak kisah. Lelaki ni orang kaya 10,000 ni kamu ambil semualah, aku tak kisah pun. Perempuan tadi pun kata ambil baliklah 10,000 ni, aku tak nak pun. Dia marah. Tapi suasana mesra. Nak wujudkan suasana mesra, kalau mereka saling merelakan tak nak 10,000 tadi pun tak kisah. Lelaki boleh ambil atau perempuan boleh ambil mas kahwin tersebut kalau dia dua-dua suka rela.
Memaafkan. Atau yang full lazi biadi, atau maafkan di tangannya akad nikah wa antam, dan mereka maafkan lebih dekat lagi pada takwa. Dan orang yang lebih maaf ini lebih rapat dengan takwa. Orang yang lebih suka memaafkan, orang yang lebih redha dengan keadaan lebih lagi dekat dengan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tak ambil? Tak ambil lagi bagus, lagi maaf lagi bagus. Allah suka suasana harmoni. Tapi kena betul ikhlas, jangan betul-betul mulut saja maaf tapi hati bergelegak dan marah, jangan. Mesti penuh keikhlasan. Tapi lagi rapat dengan takut dengan Allah, lagi rapat dengan jaga hukum Allah. Boleh? Faham kan? Ni mudah faham ni. Pak Fekam mudah faham. Ta'fu aqrabu littaqwa, lebih dekat dengan takwa. Wala bagaimanapun lagi wala tansawu, dan jangan kamu lupa. Tengok Allah kata ni. Walaupun memaafkan tadi lebih baik, lebih rapat dengan takwa, wala tansawu, dan jangan kamu melupakan al-fadla bainakum, keutamaan di antara kamu. Keutamaan di antara kamu. Kenapa? Maka kena kamu tengok kebaikan di antara kamu. Memandangkan kes tadi, lelaki dengan redha tak nak balik duit 10,000 tadi, dia bagi pada perempuan dengan penuh keikhlasan. Allah kata lelaki redha tu bagus. Walau bagaimanapun Allah buat satu hukum lain lagi. Walau bagaimanapun yang terbaik ialah kamu ingat jasa-jasa perempuan tadi, kerana susah payah dia tadi, kamu kena ingat jasa dia, pergi kedai-kedai, beli atau dia, bagi untuk dia. Nampak tak? Di samping tak ambil. Di samping tak ambil duit tadi, di samping perempuan tadi redha duit lelaki tak payah bagi, lelaki tadi sepatutnya pergi ke kedai emas, beli barang emas 5,000 ke 6,000 ke, bagi hadiah pada perempuan tadi tanpa perempuan ni nak dia bagi. Itu terbaik. Begitu juga dengan lelaki pula. Kalau perempuan tadi rela, suka memaafkan lelaki, tak apa, boleh main balik semua sekali 10,000 tadi, kamu balik aku tak nak duit kamu. Tapi lelaki tadi pun kena pergi mana-mana beli hadiah pada perempuan tadi, bayar muka kereta, beli pada perempuan tadi. Untuk apa? Untuk hubungan ni. Maknanya tengok kahwin, nikah, cerai ni, agama Islam nak kita perbaik. Sikit pun tak nak ada rasa dendam ataupun terkeduh hati dengan suasana cerai ni. Kena jaga betul. Maknanya Islam nak suruh bercerai pun dua-dua belah pihak ni pergi ke syurga. Tak, itu tujuan hidup. Maka innallaha bima ta'maluna basir. Maka Allah amat tahu apa-apa kerja yang kamu buat, yakni keikhlasan kamu membantu golongan yang tadi supaya hubungan kamu akan rapat dan Allah Maha melihat. Boleh? Jelas kan? Tak ada masalah apa yang tak jelas lah. Bismillah. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Kalau kata apa nama? Perempuan ni suami meninggal dalam iddah dan dia ada anak tau. Dan dia dalam kategori orang yang tidak ada kemampuan lah. Ya. Dia kerja kan. Jadi siapa yang bertanggungjawab dalam iddah tu atau selepas iddah tu yang untuk dia dengan anak itu? Dalam tempoh iddah suami bertanggungjawab. Tak, suami dia dah meninggal. Yang meninggalnya. Mana yang paling rapat dengan suami? Wali. Wali lah yang paling rapat dengan suami tadi. Apa itu wali? Bukan wali yang sebelah lelaki ni. Bukan wali perempuan. Yang pak saudara dia ke, atuk dia ke, yang paling rapat dengan lelaki ni. Dia ada tahap-tahap keluarga lelaki yang paling rapat tadi. Anak dia rasa? Anak dia. Maknanya mungkin pak saudara dia ke, ataupun datuk dia, kalau ada datuk. Dia ke atas lah. Ke atas. Ke atas. Yang paling rapat. Banyak berlaku macam contohnya anak dia 2 orang, pandai. Mak dia tak kerja tau. Jadi dah masuk IPTA. Kan? Pasti memerlukan dia kan. Tapi tidak ada bantuan daripada Yalah. lelaki. Betul lah. Sebab itu dia tanggungjawab pergi pada lelaki tadi. Pasal apa pasalnya? Betul Faraid, lelaki tadi banyak.
Ini tujuannya. Memang betul cakap Cikgu masa zakat. Tapi pihak ni, lelaki ni yang suami dia meninggal tadi, dia ambil advantage tau. Ini pula zakat dia claim tak pada dia tanggungjawab. Ini yang berlaku. Maka dia kena tangguh lah pada dia. Batu kita sebab tu seolah-olah kat sini seolah-olah dia cuba nak bergaduh dengan tapi dah keluarga tadi cuba tak nak peduli cara ni lah. Tak nak peduli kepada Dia dah dapat. Allah ada. Tapi sebenarnya dia pun ada juga kalau ada harta peninggalan lah, dia pun ada harta juga tu. Harta anak yatim tadi kan, kita belajar umur muslimah sebelum ni bagaimana harta anak tadi dia boleh diberi kepada orang yang bela dia. Kalau mak tak nak bela lah kan, dia boleh pergi pada keluarga terdekat dia boleh ambil harta, kalau ada tercampur dengan keluarga harta dia, belanja anak yatim dibalik pada kita belajar dulu. Dan persoalan saya yang kedua ni, ini berlaku di masyarakat. Dan digambarkan seolah-olah yang kita belajar malam ni tak disebut dalam Quran. Contohnya yang berlaku perceraian hidup lelaki perempuan. Dendamnya pasal si suami tadi tuntut habis-habisan dengan perempuan tadi. Dan kita digambarkan dalam Facebook macam tu. Jadi kita ni, masyarakat kita begitu salah sebenarnya. Jadi kita dah sebut separuh kan. Kita sebut kena bagi sebagian kan, ke 10,000, 5,000 seorang kan. Jadi ini tak berlaku. Saya tanya ni bukan kosong, benda ni memang berlaku sekarang. Haji tengoklah Facebook sekarang ni. Dia orang bangga bergaduh. Kan tengok mana Facebook. Memang teruk 2-3 bulan ni kan. Siapa lah? 2-3 bulan ni teruk sangat dalam Facebook ni. Arti-arti yang bercerai, dia membuka aib masing-masing. Jauh tengok bagaimana Quran cerita. Pasal apa ni? Pasal perkara-perkara ni sepatutnya masa nikah kahwin dulu dia kena cerita. Dia cerita bab nak dapat CG kahwin tadi, kena belajar tadabbur dulu. Barulah dia faham kedudukan, tapi dia tak faham. Bahkan Edah pun tak faham dia orang ni. Dah, Edah pun keluar mata pergi dating semua dah tempoh Edah tu. Dah, dia gambar, dia berbangga gambar berbagai-bagai cerita lah tengok ya. Ayat 236 ni hukum tau. Jadi malam ni betul. Wajib. Ini wajib semua ni, hukum wajib. Haram kalau kita buat benda, kalau kita langgar. Titahan Allah. Allah menitahkan ni. Bukannya harus. Benda hukum. Ini masyarakat tak sedar. Masyarakat tak sedar perkara ni kan. Ini masalah kitanya. Kita bila kita bercerai, bergaduh sampai ke-7 keturunan. Ini masalah kita ni. Diungkit kan. Diungkit segala-galanya. Pasal apa? Pasal suka dengan dunia. Kita tak nampak akhirat. Ini punca asalnya. Kita tak nampak kita akan mati, nak pergi syurga sekali, tapi fail. Tak boleh pergi syurga. Kenapa? Suka dengan kejar duit dunia, kejar dunia kita kaji ya. Kita kaji bab keadaan dunia dan segi malu ke, duit ke, apa-apa yang kait dengan dunia lah. Langsung akhirat kita ambil kira. Kalau orang fikir akhirat, dibuat kalau kita baca ni. Sebab tu Al-Quran menekankan perkara yang penting di antara 3 perkara tadi ialah adanya hari akhirat. Supaya masuk dalam akhirat, takut dengan hari akhirat, kita pun taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Saya ni yang berlaku kan ni, saya tengok kan, memang dia meninggal anak dia 5. Bawah umur. Yang paling 6 tahun, 8 tahun. Dan bila berlaku macam ni dah belajar, jadi masuk sekolah, raya. Tapi keluarga tak tengok dia, tak janda dia tadi. Sedangkan tadi dalam kepayahan, orang susah. Ini realiti berlaku sekarang. Dan kita pula, bila kita tak belajar benda ni, tak nampak. Betul je. Saya cakap diri saya sendiri lah. Sebab saya bila saya fikir bagi macam saya meninggal, saya kata dia tanggungjawab kita bagi belajar anak buah saya sebab saya tinggi tadi. Ya. Betul cakap. Bila saya belajar, saya nampak. Haji cuba tengok, buat survey sendiri tengok kampung ni atau perumahan ke yang bercerai, apa hubungan mereka. Buat kesimpulan lah. Mana yang mungkin kosong yang baik, yang lain bergaduh dakwa mahkamah lagi, tak nak bagi nafkah lagi, janji nak bagi nafkah, tak bagi nafkah, berbagai-bagai yang wujudkan pergaduhan tadi. Yang teruk laginya, macam Arab Jahiliyah, dia akan kontrol ni bukan mati lah, yang nikah belum mati ni, pastikan isteri tadi tak kahwin lain. Dia akan betul lah.
rujuk niat yang kita belajar sebenarnya. Tapi bukan kira kes yang kahwin bercerai hidup lah. Masya Allah. Masya Allah. Okey, sama sikit lagi boleh? Satu ayat lagi. Pasal nak kait dengan ayat ni. Okey, tengok ayat 238 ni. Kita dah belajar sebelum ini umur munazimah kan? Nikah, kahwin, cerai, baru bab hukum akad panjang-panjang tuan tengok ni. Allah selang-seli dengan ayat umur muslihah. Tengok ayat umur munazimah, wahai hamba, kamu akan berjaya dalam kehidupan nikah, kahwin kamu, cerai kamu, apa sekalipun dengan syarat kamu kena jaga hubungan dengan Allah. Allah buat ayat umur muslihah, bagaimana hubungan dengan Allah. Tengok ya, ayat umur muslihah ni. Selang-seli. Tengok cerita bab nikah kahwin, tengok cerita bab cerai. Hafizu ala salawati. Kamu peliharalah solat-solat kamu. Tengok dia kata ni. Pelihara, kenapa kalau orang tak mengaji tadabbur macam ni, dia tak faham kenapa ni. Tengah belajar bab perceraian kami, tiba-tiba jaga solat kamu. Pelik tak? Quran macam mana ni? Tak teratur ni. Sebenarnya dah teratur. Inilah peraturan. Nak ceritanya, perkara-perkara tadi akan berjaya. Kamu akan jaga perceraian kamu tadi, perkara kamu dengan syarat solat kita dijaga. Barulah hubungan dengan Allah jaga, barulah Allah jaga hubungan kita dengan sesama manusia yang lain. Senang kita. Maka kita nak ambil ibrah dia sebelum kita nak berjaya dalam kehidupan berkeluarga kita, kehidupan harta-harta faraid kita, harta hukum hakam yang lain, pastikan solat kita sempurna. Pastikan puasa kita sempurna. Pastikan haji kita sempurna. Barulah kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berorganisasi akan berjaya. Umur munazimah akan berjaya kalau umur muslihah berjaya. Maka Allah tegur. Nak berjaya tadi, kehidupan kamu tadi akan kacau bilau. Kamu akan sama A, akan sama B, B akan sama A, lari sana, lari sini, tipu. Kerana solat tak sempurna. Mungkin dia solat, tapi solat tak sempurna. Banilah. Hafizu ala salawati, maka kamu peliharalah solat, wassolati, dan solat al-wusta, solat pertengahan. Apa dia solat wusta ni? Pasal apa? Pasal kebanyakan tafsir mengatakan asar. Pasal apa? Pasal wusta ni pertengahan. Solat kita ni solat siang, solat malam, dua je. Siang, apa solat siang? Subuh dengan zuhur. Solat malam, maghrib dengan isyak. Maka yang ada pertengahan ialah asar. Solat siang itu solat siang itu solat malam. Orang Syiah dia gabung sekali. Siang sekali, malam sekali, dua waktu dia adanya. Tu Syiah kan. Maka di sini peliharalah solat kamu dan solat pertengahan tadi. Maka untuk kamu berjaya dalam keadaan urusan berkeluarga kamu tadi, maka waqumu, dan berdirilah kamu, solatlah kamu dengan sempurna, iaitu lillahi, untuk Allah yang kamu tunduk khusyuk hanya semata Allah, barulah Allah akan jaga hati kamu dalam kehidupan berkeluarga kamu. Itulah. Itu mana ni? Mana yang Allah ceritanya, Allah selang-seli umur munazimah dengan umur muslihah supaya pastikan kita jaga dulu hubungan dengan Allah. Bila kita jaga dengan hubungan dengan Allah, maka insya-Allah Allah jaga segala perilaku kita dalam lain-lain kehidupan berkeluarga kita. Allah jaga keluarga kita supaya bahagia dan dua-dua boleh pergi syurga. Allah jaga segala hukum hakam mengenai hukum faraid sebagai contohnya, dengan sebab kita bagi betul-betul, dan Allah jaga dengan sebab keadaan tersebut kita layak pergi syurga. Semua sekali keadaan-keadaan macam ini. Pokok pangkal bergerak pada umur muslihah, jaga hubungan dengan Allah. Pasal kita ibadat ialah hamba dengan Allah. Yang kedua adat manusia dengan manusia, mewakili umur munazimah dan umur muslihah. InsyaAllah kita baca lain sambungan umur apa ni? Dia bagi pula ni. Bagi pak lain pula, pak umur munazimah balik pula. Wasiat. Wasiat tempat tinggal. Dia campur. Dia pergi pula wasiat. Bila kamu mati wasiat sekian-sekian wasiat ada semua. Wasiat, upah susu semua ada. Begitu detail dalam Al-Quran. Tapi pasal kita tak bertadabbur Quran.
Benda lama dah mana ada Quran lah. Tapi orang tak faham keadaan perkara-perkara titah Allah begitu detail bab perkahwinan ini. Tapi kita tak baca. Tak ada jadikan modul khusus untuk nikah orang nak kahwin tadi. Ustaz ada sebut tadi kan, kita kena jaga solat kita, kan? Tapi sama insan ni, kita kuat. Contohnya macam saya sebut tadi, tanggungjawab kita terhadap keluarga kita. Anak buah kita lah, bapak dia meninggal. Di situ akan berlaku keputusan di akhirat. Betul tak? Macam mana? Dia akan berlaku keputusan ke atas kita ni, anak buah kita tuntut dengan kita. Ya, betul lah. Banyak orang tekankan ni, mana betul tak? Jadi, tapi isu yang kita iblah kita kan, isu utama yang kita ada yang kita kan, kat muslihan kita fake kat sini. Contoh kita pergi solat, tapi tak terima solat kita ni. Kita rasa terima tak? Kita rasa batu solat sepatutnya mencegah kita daripada bukan sepatutnya. Tapi kita tak ada. Lagi banyak solat, lagi banyak masalah kita. Lagi banyak. Pasal apa? Pasal kita risau. Takut tak terima solat kita. Betul lah. Solat kita sebenarnya cari sunat-sunat ni. Pastikan kita mengikut sunat. Pasal kita bila kita tak mengikut sunnah, segala amalan-amalan kita hanya berprasangka. Kita rasa betul dah amalan kita ni. Tapi kena ingat, bila amalan kita ini, kita buat perkara-perkara yang jauh dengan agama, dan kita akan cuba pertahankan tadi. Bila cuba pertahankan tadilah, kita akan menjadi berlawanan. Memusuhi Allah. Memusuhi Allah kerana kita rasa ada benda lain lagi lebih penting. Maka bila kahwinlah, akan tertutup sunnah, terbuka bid'ah. Tertutup lama-lama sekali, tertutup lagi ni, terbuka syirik. Akan pergi semua tu. Pergi semua sekali. Jadi bila kita tertutup semua keadaan akidah syirik tadi, maka syaitan tinggallah kita. Bila syaitan tinggal kita, cakap tak apa orang ni tinggal pun. Biarlah. Biar dia semayang ke, dia puasa ke, dia buat haji. Alim dia ni. Sampai satu hari 30,000, 40,000 beramal. Tapi kenapa? Pasal syaitan dah tinggal dah. Syaitan cari orang yang beramal sikit tapi akidah yang jelas. Pasal apa? Dia takut. Dia takut orang yang akidah jelas, walaupun amalan sikit, dia ahli syurga. Dia nak pastikan orang yang ini, pastikan ikut lagi pula akidah dia. Ini ya kerja syaitan. Syaitan tak kisah dengan orang yang akidah hari ini, tak peduli. Beramal macam mana pun. Betul ayat Quran, amilatun nasibah. Bekerja amal, banyak-banyak buat amal tapi neraka jahanam. Nasrat apa? Tak terima langsung. Tak terima. Masa kita khawatir tu lah. Kita khawatir takut syaitan tinggal kita, lepas tu kita pasal perbuatan-perbuatan yang tak jaga hubungan dengan Allah. Tak jaga solat, tak jaga perkara-perkara tadi, maka bila akhirat lari, maka habis. Wallahu ta'ala alam. Habis dah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa al akhiratana khairan min al ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. Wa la taj'alil qur'ana hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.